Kedah, buruk mak ye punya anak itu Kedah. Terengganu saya tak tahu. Saya pergi ceramah Terengganu bawah ni. Allah, mereka cakap saya tak faham kan. Mereka tengok kita dalam YouTube. Panggil ceramah, dia panggil saya daripada 2013. Tak ada pergi 2015 baru pergi. Tak ada orang Terengganu sendiri kan. Kalau ada nak bagi parak sikit, kalau tak ada, takat tu je lah. Tak ada, tu tak ada orang Terengganu kan. Ada pun tak mengaku lah hari ni tak puas jangan mengaku. Kita pun kuliah habis. Dia tanya soalan betul-betul kau punya Terengganu. Jengkreng saja. Tak jengkreng. Dia tanya soalan saya tak faham tu kan. Saya pun tanya anak seorang itu, sahabat tolong terjemah. Saat dia tanya apa? Kawan ni terjemah lagi teruk pada kawan dia bahasa. Betul-betul kau punya Terengganu. Kita ustaz makam Allah jeng. Ini dah pertama kali saya tak faham orang banyak soalan. Nak beritahunya mak dia pergi doa, dia terfitnah dengan satu perempuan. Dan inilah yang Nabi kata, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati fi bani Israil kanat fi nisa. Yang ni yang Nabi kata, kamu kena takut dengan dunia, kamu kena takut dengan fitnah perempuan. Bani Israel, mula-mula Allah uji mereka dan semua mereka tewas. Orang bawah, pemimpin dan ulama mereka semua tewas bila mereka diuji dengan perempuan. Sebab tu kalau Allah uji saya, uji tuan-tuan dengan benda lain, insya-Allah kita boleh sabar. Tapi kalau Allah uji kita dengan perempuan, kita tak tahu kita boleh sabar ke tak boleh sabar. Sebab tu kita tak mahu Allah uji kita dengan perempuan. Allah ujilah kita dengan benda lain, insya-Allah kita sabar, insya-Allah. Member mai rumah kita pukul 12 malam, ketuk pintu. Bawa 2 beg, dia tanya, tolong saya ni ada 300,000, tak tahu nak simpan mana. Aku nak simpan rumah hang, esok pagi aku main ambil. InsyaAllah esok pagi dia main ambil beg dulu, sengit pun tak hilang, kita amanah. InsyaAllah. Member mai pula pukul 12 tengah malam, mai 7-8 ketui jokong mai. Dia kata baru lepas rompak ni, tak tahu nak tak mana. Mai tak rumah hang, tengok hang AJK masjid. AJK masjid mesti amanah. Kita orang nak pegang yang banyaklah AJK masjid. Kita pun ambil sambil ketak macam kena Parkinson tu. Bau-bau katik. Esok pagi pukul 8 dia mai ambil tu dengan ketua balai. Semalam dia kena tangkap dah. Mai tu insya-Allah sejongkong pun tak hilang. Tapi member mai pukul 12 malam, kita pula isteri baru balik kampung pantang dah seminggu. Ni dah jengkreng dah ni. Dia mai ketuk pintu, kita pun buka, dia tanya, mai dengan satu budak perempuan umur 21. Tadi bini aku nombor 2, baru kahwin kat Thailand. Bini nombor 1 dapat tahu. Dia kata kalau dia dapat budak ni, dia nak rimbuk, dia nak pukul cukup-cukup. Aku pun tak tahu nak buat mana. Hang pula 3 kali pemilihan dah jadi pengurusi masjid. Kita pun nak pegang jenggot, banyaklah yang pengurusi masjid. Nak mai tak sat rumah hang, esok lepas subuh kau boleh lari budak ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh amanah? Oh, kita pun tak apa. Nanti aku sorok dalam Plaza Shilling, aku jaga dalam Plaza Shilling tu. Tuan-tuan rasa boleh amanah? Rasa. Boleh amanah tak? Tengok pun tak ada harapan. Fitnah yang besar untuk lelaki. Sebab tu kita jangan mulakan bibit-bibit fitnah. Agama tak mau. Saya sebut berkali-kali, saya orang jaga. Saya ada hubungan, saya ada customer, saya ada pemborong, saya ada agent. Semua orang perempuan. Saya ada hubungan dengan mereka, tapi hubungan kita hubungan perniagaan. Kita tak buat lebih pada tu. Tuan-tuan kerja di sini, amanah. Kebanyakan kita dah berumah tangga. Kita amanah. Nak kata kita saja-saja pergi mesej orang perempuan hantar WhatsApp ke, pergi keluar, jom kita pergi keluar makan tengah hari, kita tak buat benda tu. Agama tak suka. Kalau bos, management bawa pergi makan, staff cerita lain. Kita saja nak ajak budak perempuan ni pergi makan, kita tak buat benda tu. Kena individu yang sepatutnya kita bawa makan, kita belanja makan ada di rumah. Tuan-tuan, kalau kita buat benda tu, macam kita buat benda tu kat tempat kerja. Tiba-tiba isteri kita kerja, dia pun keluar makan dengan lelaki lain. Tuan-tuan suka tak? Kita tak suka. Pasal apa kita buat benda tu? Jaga elok, jaga hubungan. Dan saya sebut kepada banyak pejabat JLC yang saya mengajar di KL, sebut jangan ada fitnah. Kalau dia CEO ke, dia GM ke apa ke, dia duduk dalam office, kalau dia ada PA, tahu PA? Bukan PA system, tu pun PA juga.
Dia ada personal assistant, ada tak apa. Tapi jangan buh dalam satu bilik. Sebab dalam satu bilik pula orang tak nampak, nak akses pun tak boleh. Agama tak suka. Sebab yang ni semua ada bibit-bibit fitnah. Agama tak suka benda ni. Jaga elok-elok. Fitnah perempuan tuan-tuan, jangan cerita siapa. Yahudi daripada orang bawah sampai orang buat tumpas dengan fitnah perempuan. Allah tak uji tak apa. Allah uji baru kita tahu. Dan kita tak mau Allah uji kita dengan perempuan. Saya pergi Jepun. Ini saya nak pergi bulan 4. Kita pergi urusan profesional. Kita pilih kereta, pilih motor masuk Malaysia. Kita customer tuan. Orang Jepun ni tuan-tuan lah, mereka hormat tetamu. Mereka bukan ada agama. Bawa kita pergi makan tengah hari kat hotel. Ni kita turun kereta ni, tengok perempuan Jepun main buka pintu. Perempuan Jepun tak ada agama, kakak dia nak pakai tudung lampu. Kita pun tengoklah kereta dia nak main buka pintu, kita pun astagfirullah. Minta ampun dengan Allah. Buka pintu, kita mau keluar di meja, duduk di meja. Nampak daripada jauh dia mau main buku menu. Kita pun na'udzubillah. Minta jauh dengan Allah, na'udzubillah. Dia main buku menu atas meja, tolong buka. Kita pun nak buka, dia pun nak buka, kena sikit tangan dia. Alhamdulillah. Jangan main-main perempuan. Nasib kena sikit. Kalau kena banyak, subhanallah. Oh, fitnah cukup berat tuan-tuan. Cukup berat. Hari ni fitnah paling besar telefon lah. Jaga elok-elok. Tuan-tuan, saya pesan, kita dengan mana-mana perempuan bukan mahram, kita tak ada hubungan. Hubungan kerja profesional. Nak beli barang cukup. Jangan lebih pada itu. Sebab agama tak suka. Takut kita terjerumus dalam fitnah. Isteri saya senang. Isteri saya ni, dia duduk kaunter telefon kita. Isteri saya nak konsep, kalau saya mesej orang perempuan pun saya kena marah. Orang perempuan mesej saya pun saya kena marah. Yang tu saya tak puas hati ya. Patutnya dia mesej kita, dia lah kena marah. Kita kuliah muslimat ni banyak. Makcik-makcik kadang-kadang duk WhatsApp kita confirm kuliah. Makcik-makcik ni pun satu. Umur dah 60. Pergi bubuk gambar profil WhatsApp, gambar anak dara dia, ambil scroll. Masa hari convocation. Buat dekat profil dia. Mesej kita pun tanya, Ustaz jangan lupa ya, esok kuliah 2 kita. Dah hang makcik, guna oi Ustaz esok kuliah 2 jangan lupa. Kita pun tak dan balas, duduk naik kereta, baca, kita pun hantar dalam WhatsApp image. Apa maksud dia? Okey, kita pula lupa delete. Malam kita punya pegawai polis duk buat operation. Duk check kita punya telefon. Dia buat operation malam. Kita duk tidur, dia duk buat operation. Panggil dah. Duk tidur ni, panggil. Ni perempuan mana ni, mesej ni. Oh saya kata ni makcik. Cik sempat. Dia main confirm kuliah 2 esok. Makcik apa ni, gambar profil satu perempuan muda. Yang tu gambar anak dia. Isteri tanya kita, pasal apa dia buat gambar anak dia, tak buat gambar dia? Pergi tanya makcik kita lah, telefon dia. Bukan telefon kita. Telefon kita tak apa lah. Telefon dia, pergi tanya dia. Oh, lepas tu yang pergi buat macam tu okey. Tak boleh kata kalau orang perempuan okey, kena macam tu. Kan dalam image saudara kita walaupun itu makcik tu pun kuliah, kita pun boh itu. Tak awak ustaz kasar ni. Yang tu saya punya image baru. Kalau okey, saya boh itu. Member saya, telefon dia tu yang main. Sebab tu kita dengan isteri kita tak ada rahsia, dia boleh check telefon kita boleh check telefon dia. Tak ada rahsia. Kalau boh password pun takut anak ambil telefon main tu je. Member saya duduk bagi. Saya setuju. Saya dapat. Saya setuju, teruk sikit. Dia cerita, dia kerja syarikat oil and gas. Pasal telefon dia cerita baru ni. Dia ni balik kerja selalu lambat. Oil and gas. Kalau lambat, saya tak masuk dalam master bedroom. Anak-anak saya semua tidur dengan isteri saya dalam master bedroom. Saya tak mau kacau mereka. Saya tidur kat ruang tamu. Ni saya tahu ni Ustaz, sebab rumah saya ada apa CCTV. So, pergi kerja, saya duk tengok CCTV masa lampu traffic light apa, duk check. Telefon saya ni, saya tak pakai pattern, tak pakai password, saya pakai finger ni. Ada panggil apa? Tampri ni. Tampri. Jadi saya tidur malam, tidur mampu. Isteri saya duk check telefon saya pun tak tahu. Saya tidur ni, dia duk ambil telefon, dia duk ambil jari saya. Dia cerita, duk ambil jari saya, dia duk buka telefon. Tak boleh. Ambil lagi jari, tak boleh. Sampai 10 jari tak boleh. Saya pun tak tahu, yang saya tahu ni, saya tengok CCTV. Ustaz tahu saya buat apa?
Saya sampai rumah, sebelum saya masuklah rumah, saya tukarlah daripada thumbprint pakai ibu jari tangan ni, saya tukar pakai kaki. Bangkuk. Saya try Samsung tak boleh. Apple boleh. Kau tu try buat tengok. Jadi pagi-pagi saya pergi tandai, bangkit sembahyang subuh, saya tukar balik daripada ibu jari kaki pakai ibu jari tangan. So masa sarapan saya dah buka telefon, saya dah buat yang tu. Ini saya dah tengok dajil betul. Aku buat semalam tak boleh. Ya, yang ni sepatutnya tak cerita kat mereka. Nak bagi tanya tak ada. Jadi dia difitnah, didoa oleh mak dia. Allah berkenan doa mak dia. Dan kata Nabi, siapa tak kenal dia? Juraij. Orang kagum dengan dia. Dia boleh tinggal dunia untuk beribadat kepada Allah sepenuhnya. Orang kagum dengan dia. Dan di sana ada juga orang yang dengki, kata Nabi. Tengok dia ni dahsyat sangat ibadat. Hebatlah dia tu. Jom kita uji dia. Kata Nabi SAW, mereka uji dia dengan mereka upah satu perempuan zata mansabin wa jamalin, satu perempuan yang cantik, satu perempuan yang ada rupa. Mereka upah dia hang pi goda, hang pi berzina dengan Juraij. Di sini dia terkena fitnah mak dia. Perempuan ni pun dapat bayaran, dapat payment dia, dia pergi cari Juraij, dia sampai depan pintu rumah Juraij, dia guna bahasa tak apa, ayat sejuk tak apa, yang ni jatuh masalah sikit. Sebab yang ni mahal, yang ni bawah, nampak tak? Jadi panggil Juraij. Masa tu dia tak solat. Sebelum ni mak dia main dia dah apa? Tengok syaitan. Dia tak solat. Dia pun buka pintu, dia tengok perempuan yang cantik ni, perempuan ni tawarkan diri perempuan ni pada dia. Masa tu kata Nabi, tak ada siapa, dia dengan perempuan tu saja. Dia pun menangis teresak-esak. Dia, kalau tuan-tuan saya tak tahu, mungkin tuan-tuan sujud syukur. Dia menangis teresak-esak. Dia tutup pintu, dia kata, Tuhan, apa ujian yang kamu nak uji aku? Allahu Akbar, dia solat. Di sinilah dia ada kejujuran dia dengan Tuhan. Subhanallah. Ni yang Nabi kata, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Yang ni yang Nabi kata 7 kumpulan yang boleh duduk di bawah arasy Allah masa tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan. Salah seorangnya seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk melakukan penzinaan. Lelaki ni kata, inni akhafullah, aku sesungguhnya kecewaan, duit dapat dah, kerja tak buat lagi. Akhirnya kata Nabi, tak jauh daripada tempat Juraij ada seorang lelaki mengembala kambing. Dia pun tawarkan diri dia untuk berzina dengan lelaki itu setuju. Berzina dan mengandung. Sehinggalah kata Nabi, apabila dia bersalin, orang datang kumpul, jumpa dia, tanya siapa dia, bapa kepada bayi ni, kamu tak kahwin dan sebagainya, kamu perempuan penzina, siapa bapa kepada budak ni? Kata perempuan ni siapa dia? Juraij. Kata Nabi, orang pun pergilah tempat ibadah Juraij. Musnahkan sama sekali tempat ibadat dia. Pukul dia separuh nyawa. Kata Juraij, apa yang kamu buat kepada aku? Kata mereka, kamu konon-kononnya kuat ibadat, tapi kamu ni pergi berzina dengan perempuan, kamu tak tahu malu, dekat dengan Tuhan, dekat. Akhirnya, dia kata, apa bukti dia? Maka mereka pun bawa ada perempuan ni dengan anak-anak tersebut. Juraij pun cakap dengan anak tu. Ini dalam Bukhari Muslim. Inilah antara kisah, antara budak-budak bayi yang boleh berbicara dalam buayat. Kita mesti beriman, kerana hadis ini sahih. Maka Juraij tanya kepada budak ni, ya gulaman abuk, wahai budak, siapa dia bapa kamu? Budak ini dengan izin Allah berbicara sebagaimana Isa bin Maryam berbicara. Kata budak ni, abi ra'al ghanam, bapa aku si pengembala kambing. Maka terbuktilah kebenaran Juraij tidak berzina dengan perempuan. Cuma dia terkena doa mak dia. Mereka meminta maaf kat dia, nak buat balik tempat ibadat dia daripada emas. Dia tak mau. Buat daripada perak, dia tak mau. Dia kata, buatlah tempat ibadat aku sebagaimana sedia kala. Mereka pun buat, maka dia bila selesai, dia pun senyum.
Orang tanya sebab apa kamu senyum? Dia tahu. Dia kata aku tahu. Allah uji aku sebegini. Tentulah atas sikap aku kepada mak aku. Apa yang saya nak beritahu ni tuan-tuan? Tuan-tuan bayang tengok. Dia ni, Allah selamatkan dia daripada fitnah yang cukup besar. Fitnah yang cukup besar. Tuan-tuan, orang main mesej isteri kita, benda tu betul tak betul cerita lain. Orang main mesej isteri kita, bagi tahu yang kita ni pernah ada skandal, pernah berzina dengan dia. Tuan-tuan tengok betapa aibnya kita. Betul tak betul cerita lain. Aib. Mak dia selamat, Allah selamatkan dia daripada fitnah ni bukan kerana doa mak dia. Kerana mak dia mendoakan kecelakaan untuk dia. Allah selamatkan dia daripada fitnah ni bukan kerana budak yang boleh berbicara dalam wayan. Tidak. Allah selamatkan dia daripada fitnah yang besar ni satunya. Sebab apa? Jujur dia dengan Allah. Masa perempuan tu ajak dia berzina, siapa pun tak ada. Dia dengan perempuan tu saja dia tolak. Jujur dia dengan Allah. Sebab tu bila kita buat apa jua benda, kerja ke, apa ke, bila kita buat dengan jujur, ingatlah kisah Juraij. Tentu dengan kejujuran kita, Allah akan balas kita juga benda yang setimpal. Satu. Yang kedua, tengoklah hadis ni. Betapa hebatnya mak pak kita. Subhanallah. Macam mana saya tak kata tadi, kalaulah kita boleh sujud pada mak pak, tentu kita akan sujud. Tapi sayangnya sujud ini hanya milik Allah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, ada di kalangan kita mak pak masih ada. Ada di kalangan kita kedua-duanya sudah meninggal. Ada di antara kita salah seorangnya masih ada, salah seorangnya masih meninggal. Birrul walidain. Buat baiklah pada mereka. Tidak ada istilah kita puas hati dengan mak kita. Tidak ada. Tidak ada tuan-tuan sekalian. Tidak ada. Kita sebagai anak ni, kita dan harta kita semua milik dia. Cuma jangan bagi tahu kat dia je hadis. Kita dengan harta kita semua milik dia.